والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung tafsir Nurul Ihsan muka surat 117. Kita sambung balik ayat yang terakhir yang kita baca dulu. Wa ammal ladzina amanu wa amilus salihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Kita sambung tafsiran di bawah. Baik, kata mufassir rahimahullahu ta'ala, kata mufassir rahimahullahu ta'ala, diriwayat bahawa Allah Ta'ala suruh kepadanya awan. Ini cerita bagaimana Nabi Isa alaihi salam diangkat naik ke langit, ya. Kisah bagaimana Nabi Isa diangkat naik ke langit, yang mana dulunya pada ayat wallahu khairul makirin, kan, telah diceritakan sedikit, dan Allah Ta'ala sepandai-pandai orang yang makar, yakni yang membuat rancangan, ya, yang merancang untuk membatalkan rancangan jahat golongan Bani Israel untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Jadi dalam tafsiran dulu dia kata dimasuk Nabi Isa ke dalam bilik, kan? Dimasuk Isa ke dalam bilik, maka raja Yahudi suruh seorang masuk bunuhnya. Nama Istianus, kan? Nama Astianus, nama lelaki tersebut. Jadi Nabi Isa dia setelah diketahui, kata dia diburu oleh raja ni, yang mana Bani Israel telah memfitnah Nabi Isa alaihi salam. Jadi raja Yahudi telah menyuruh seorang masuk ke dalam pondok itu yang mana Nabi Isa berada di dalam dia untuk membunuhnya. Baik, ketika dia masuk ke dalam pondok tersebut, didapati Nabi Isa dah tak ada dah. Nabi Isa sudah diangkat naik ke langit, ya. Kemudian dia keluar. Ketika sebelum dia keluar kepada kaum dia untuk beritahu, kata Nabi Isa tak ada dah, dia kata apa? Jadi ia rupa Isa. Allah Ta'ala tukar Astianus ni, lelaki yang nak membunuh Nabi Isa ni, menjadi rupa dia rupa Nabi Isa betul. Jadi bila dia keluar, kan, maka Bani Israel dan kaum dia melihat, kata Nabi Isa keluar, kan? Nabi Isa keluar, maka orang raja pun ada juga, Bani Israel pun ada juga, ya, golongan Bani Israel yang mengadu pada raja ni. Orang raja dan raja pun ada sekali. Bila keluar, dia beritahu, kata Isa sudah tiada, dia kata, dalam bilik tu. Sedangkan orang lain nampak, ya, Bani Israel dan juga orang-orang raja ni nampak dia tu Nabi Isa sendiri, nampak rupa Nabi Isa. Akhirnya dia tangkap dia, kan? Tangkap dia, kata aku bukan Isa, dia kata. Dia kata aku ni Astianus, kan? Dia kata tak, ni hang Isa. Orang tak percayalah kerana rupa dia. Lalu ditangkap dan dibunuh.
Kata mereka itu bila tangkap dibunuh, yang orang raja ni kata apa? Kata mereka itu jadi dia kata jika Isa rupa kawan kita macam mana? Dia berkata jika Isa rupa kawan kita macam mana? Pasal badan tu bukan badan Nabi Isa. Puak yang ni kata ni badan Astianus, tapi muka Isa alaihissalam. Dia tu berlakulah ni bila dia dibunuh, berlaku pertembungan dengan antara Bani Israel dengan orang raja ni. Orang raja kata ni tak, dia ni Astianus ni, pasal badan dia lain, muka lain. Kami kenal badan dia. Jadi muka yang lain, badan kekal tu. Yang Hanu kata tak, ni Isa, tapi mula mereka dah bercanggah. Bani Israel kata tak, ini Isa alaihissalam. Jadi orang raja ni lebih kenal lah kerana orang dia kan. Maka jadi perang besar antara mereka, jadi perang. Satu perang besar berlaku di antara Bani Israel dengan raja ni. Sehingga berunilah bunuh-bunuhan. Itu bala yang berlaku kepada golongan Bani Israel, ya. Baik. Kemudian kita tengok balik cerita dia di sini. Diriwayat bahawa Allah Ta'ala suruh kepadanya, kepada Isa, awan. Allah Ta'ala perintah awan turun pi dekat Nabi Isa ketika Nabi Isa duduk dalam pondok tu, ya. Maka angkat ia akan dia. Ni cara bagaimana Nabi Isa naik ke langit, diceritakan dalam tafsiran ni lah, dalam tafsir ni. Maka angkat ia awan itu akan dia akan Isa alaihissalam. Maknanya awan tu turun, kemudian Nabi Isa naik di atas awan tu dan diangkat naik. Maka bergantung dengannya, dengan Isa oleh ibunya. Mak dia ada sekali. Nabi Isa, inilah riwayat ni lah. Mak dia ada sekali. Mak Nabi Isa alaihissalam, Maryam tu ada sekali dengan Nabi Isa alaihissalam. Bila dia nampak begitu, dia pun peluk anak dia lah, anak sendiri kan. Dia peluk sambil menangis, ya. Sambil menangis. Dan menangis ibu dia menangis tengok Nabi Isa nak naik ke atas. Maka kata Isa bagi Maryam bahawa hari kiamat berhimpun kita. Dia kata, wahai ibu, tak apalah, hari kiamat insya-Allah kita akan berjumpa, kan? Kita akan berjumpa. Allah Ta'ala nak naik Nabi Isa naik ke langit dah. Baik, bila berlaku peristiwa ini adalah yang demikian itu malam Lailatul Qadar. Itu dia. Lailatul Qadar ni satu malam, bukan saja malam ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan malam Lailatul Qadar ini ialah malam di mana Nabi Isa diangkat naik ke langit. Itu salah satu ni lah peristiwa mana Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada Nabi Isa. Allah Ta'ala pilih malam tu. Malam tu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar itulah dibawa naik Nabi Isa ke langit. Di mana? Di Baitul Maqdis. Ni ya, tempatnya di Baitul Maqdis. Umurnya ketika naik ke langit itu 33 tahun. Umur 33 tahun. Ni umur apa ni orang panggil? Umur ahli syurga. Ni kan? Umur lelaki ahli syurga 33 tahun. Setengah daripada umur ni lah. Umur apa dia panggil, hayat manusia secara umum lah, kan? Dan umur perempuan 17 tahun. Umur perempuan ahli syurga ni 17 tahun. Umur lelaki 33. Ya. Baik. Dikatakan ketika umur 33 dia naik ke langit. Satu nah. Dan disoreh pada hadis pula ketika diangkat umur 120 tahun. Ada riwayat hadis yang lain mengatakan Nabi Isa diangkat naik ke langit ketika umur 120 tahun. Lama. Ini umur yang lebih lama lagi daripada riwayat yang pertama. Baik, hidup ibunya dan hidup ibunya Maryam tu 6 tahun. Mana selepas daripada Nabi Isa alaihi salam diangkat naik ke langit, 6 tahun lepas itu ibu dia pun meninggal. Itu makna dia.
Dan satu riwayat lain mengatakan ketika dia naik ke langit tu kan, dipakai Isa bulu dan nur. Ketika dia naik ke langit tu, Allah Ta'ala ciptakan kepada Nabi Isa tu bulu seperti bulu burung tu, ya? Dan nur, dan dijadikan nur pada tubuh dia, dan ditanggal segala keinginan manusia, ya? Ditinggal segala keinginan manusia dan sifatnya sifat manusia. Ketika Allah Ta'ala nak angkat Nabi Isa naik ke langit, ya, bila naik ke langit ni tempat malaikat, tuan-tuan. Dia kena ingat, Nabi Isa dia duduk sebagai manusia. Manusia perlu pada makan, minum, kan? Dan tabiat manusia yang lain lah. Kena berak kencing di sana, tak ada. Tempat-tempat tu tak disediakan, dan bukan tempat dia. Jadi tak mustahil bagi Allah ni, tak ada masalah. Ya, ditanggal, dia kata, ditinggal segala keinginan manusia. Makna Allah Ta'ala cabut, buang daripada Nabi Isa AS keinginan manusia, makan, minum, tak ada, ya. Dan sifatnya sifat manusia, tak ada. Daripada makan, minum, tidur, ya, itu contoh yang mudah lah. Apa yang manusia buat ni, keinginan manusia, dia mau makan, mau minum, ya, berkahwin. Kemudian sifat-sifat manusia ni, dia ada ketika masa yang tertentu dia kena tidur, ya, untuk merehatkan badan. Ini Allah Ta'ala buang daripada Nabi Isa semua sifat-sifat ni. Terbang ia Nabi Isa serta malaikat naik ke langit. Itu satu riwayat. Baik, dalam riwayat ini anak murid dia tu yang duduk bersama dengan dia tu ada dan nampak. Tu saya macam saya cerita kepada tuan-tuan, riwayat tentang kisah Nabi Isa naik ke langit ni banyak lah. Bukan satu, ni salah satu yang dipetik daripada tafsir, ya. Kitab ni kitab tafsir dia petik daripada tafsir yang tertentu, ya. Ada lagi tafsir ni cerita macam lain. Banyak, saya tak mau cerita banyak sangat, terlalu banyak. Kita pilih satu ni lah, kan, ikut dalam kitab ni. Baik, jadi ketika itu tak kala melihat segala sahabatnya, segala anak murid bagi Nabi Isa AS, jadi sahabat Nabi Isa lah, golongan Hawariyun. Yang demikian itu, dia melihat peristiwa yang ajaib yang berlaku pada Nabi Isa AS, kan. Dia awan turun, kemudian dijadikan bulu pada badan dia, dan bulu seperti bulu burung, ya? Dan nur cahaya. Kemudian dia naik terbang dengan malaikat. Kita kalau tengok macam ni agak-agak macam mana, tuan-tuan? Maka dia kata berpecah mereka itu 3 firqah. Di sini tempat dia. Berpecahlah sahabat Nabi Isa AS, anak murid dia, kepada 3 kumpulan. Suatu kata adalah Allah. Suatu yakni suatu firqah yang pertama. Suatu tu makna firqah yang pertama, kumpulan yang pertama. Dia berkata pada Nabi Isa ni lah, adalah Allah pada kita. Maksudnya Isa ni adalah Allah di sisi kita. Tu maksud ayat. Isa tu adalah Allah di sisi kita. Bahasa pendek-pendek dia cakap, kita kena hurai sikit. Kemudian naik ke langit. Jadi dia kata berpecah mereka itu sahabat Nabi Isa 3 firqah. Baik, 3 puak, 3 kumpulan. Suatu dia kata, yakni satu kumpulan, satu firqah, satu puak. Dia kata apa? Dia kata adalah Allah, yakni adalah Isa itu Allah. Adalah Isa itu Allah. Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri. Pada kita, yakni di sisi kita lah. Puak kita kata Nabi Isa itu Allah. Nabi Isa itu Allah sendiri. Kemudian naik ke langit. Dia turun sebagai manusia, kemudian naik ke langit. Dia turun, dia tu memang Tuhan Allah semua. Kemudian naik ke langit balik. Baik, iaitu nama Ya'qubiyah. Kumpulan ni nama dia Ya'qubiyah, nama dia. Kumpulan pertama ni yang melihat bila Nabi Isa jadi begitu, maka mereka mengatakan Nabi Isa tu Allah. Ingat, agama Kristian tu tadi berlaku sendiri di antara
di kalangan Nasara sendiri mereka sendiri Nasara ni berlaku perselisihan sehingga melahirnya mazhab-mazhab di kalangan Nasara. Kristian sendiri sampai hari ni pun ada lagi duk pecah macam-macam, ya. Okey, ya. Ada Nasara yang beriktikad bahawasanya Nabi Isa alaihissalam itulah Allah. Kemudian ada Nasara yang beriktikad Nabi Isa tu ialah anak kepada Allah. Jadi dua, ya. Ada Nasara yang pegang, Nasara yang penyimpang daripada jalan hak sebenar yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Baik. Dan kata firqah yang lain, kumpulan yang kedua pula, dia kata apa? Adalah pada kita anak Allah, yakni adalah Isa alaihissalam itu di sisi kita anak Allah. Ini yang dia pegang oleh Kristian ini. Barang yang kehendak Allah, apa yang Allah Taala kehendak, dia kata di sisi kita qadar mana Nabi Isa itu ialah anak Allah Taala di sisi kita, mengikut apa yang Allah Taala kehendak, begitu. Mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendak. Baik. Ini kumpulan yang kedua, ya. Kemudian diangkat kepadanya, dia anak Allah, kemudian diangkat naik kepada Allah Ta'ala, Nabi Isa tu yang dikatakan anak Allah. Golongan ini nama dia apa? Iaitu Nasturiyah. Ya, nama dia Nasturiyah. Nasturiyah. Itu firqah yang kedua. Baik. Dan kata firqah yang ketiga, kumpulan ketiga ni, dia kata apa? Ada pada kita ini adalah Isa itu di sisi kita hamba Allah dan Rasulnya, barang yang dikehendaki Allah. Ni apa yang Allah Ta'ala kehendak, ya, mengikut apa yang Allah Ta'ala kehendak. Isa ini di sisi kita ia tetap hamba Allah dan Rasul Allah, tak lebih pada tu, ya. Kemudian diangkat kepadanya, kemudian Allah Ta'ala angkat Nabi Isa tu kepada Allah, naik ke langit lah. Baik. Mereka itu siapa dia? Kumpulan yang ketiga itu segala muslimin. Mereka ni lah orang Islam yang sebenar, yang beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, mereka inilah orang Islam yang sebenar yang beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Apa yang terjadi lepas itu? Maka bersatu dua firqah yang mula itu, berperang. Bersatu makna mereka bersatu, firqah Yaqubiyah dengan firqah Nasturiyah. Mereka bersatu, bergabung dan berperang dengan firqah yang ketiga, siapa? Firqah muslimin ni. Maka membunuh mereka itu dua firqah tadi akan firqah yang ketiga, iaitu firqah muslimin. Jadi hilang Islam, mereka bunuh sampai habis semua, sampai hilang Islam hingga bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah dibangkitkan semula Nabi kita, dibangkitkan Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi rasul. Barulah dibawa Islam kembali kepada umat akhir zaman ini. Nabi Isa sendiri, tuan-tuan, ya, dia menyebarkan Islam, dia membawa agama yang sama, agama Islam. Apa dia tu? Tak sok ada tak buka. Ya. Dia bawah. Baiklah. Itu cerita dia yang bagaimana berpecah kepada tiga puak, ya. Dan kesimpulan yang kita boleh buat, maknanya Nabi Isa alaihissalam dia membawa Islam kepada umatnya. Bagaimana Nabi kita bawa Islam, cuma berbezanya syariat, hukum syariat berbeza, ya. Berbeza dengan hukum yang lain-lain sama. Nabi Isa dan Nabi-Nabi yang lain membawa akidah yang sama, pegangan yang sama kepada umat. Cuma yang berbezanya syariat di antara satu Nabi atau umat dengan umat yang lain, berbezanya syariat.
Syariat kita tak sama dengan syariat Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam. Ada tempat-tempat yang sama, ada tempat-tempat yang tak sama. Okey nah. Baik. Okey, selesai cerita tu. Kemudian dia kata riwayat Syaikhan. Riwayat Syaikhan maksudnya Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim akan satu hadis bahawa Isa lagi akan turun ke bumi ketika hampir kiamat. Ini riwayat hadis Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, ya. Yang mana dalam riwayat ini mengatakan bahawa Nabi Isa akan turun ke bumi ketika dekat-dekat nak kiamat dah, dari langit dah. Allah Ta'ala turun Nabi Isa ke bumi. Baik. Orang mana yang Allah Ta'ala turun? Ya, dalam hadis yang lain, dia hadis tentang Nabi Isa ni dia banyak. Dia tak kumpul satu nah. Jadi ulama mengumpulkan hadis-hadis yang berselera tu tentang Nabi Isa, dikumpulkan dan inilah disusun atur balik. Ini salah satu hadis berkaitan dengan apa nama akan turunnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi ketika hampir kiamat. Turunnya Nabi Isa ke bumi ketika hampir kiamat itu salah satu tanda besar kiamat. Kalau Nabi Isa turun tu tanda besar kiamat dah tuan-tuan. Ini bukan tanda kecil dah, tanda besar kiamat. Turunnya Nabi Isa ke bumi itu. Baik. Di mana dia turun? Ya, satu riwayat hadis yang lain Nabi Isa tu dia turun di Manaratul Bayda, di Menara Putih, salah satu masjid di Damsyik. Ya. Di situ ada berlaku khilaf ulama. Ada dua menara putih. Satunya menara putih yang terdapat di Jami' Umawi Kabir, masjid negara Syria, masjid negara Syria sekarang ni di Damsyik, ya. Dalam kawasan dipanggil Suqul Hamidiyah. Saya dulu sana duduk apa nama masa duduk di Syria dulu. Jadi masjid, kemudian nak pergi ke masjid tu dia ada orang panggil apa, kita panggil Suqul Hamidiyah. Inilah apa nama tu, nama dia apa, kita nak ni apa nama tu, Pekan Rabu. Saya bagi bahasa mudah nak. Pekan Rabu macam di mana, di Teluk Stang. Pekan Rabu. Pekan Rabu hari-hari, bukan hari Rabu ya, hari-hari. Nak pergi ke masjid lah, lalu kot Pekan Rabu tu dulu orang jual macam-macam, ya. Pekan Rabu tu pun lama, dia 1000 tahun dah kan. Dia gantilah kan. Dia asal dulu ni, zaman Rom dulu ni. Pekan Rabu kan kata 100-200 tahun, 1000 tahun, ya. Tempat kita ni kalau 100 tahun megah dah. Pekan Rabu kalau 100-200 tahun tu megah dah kan. Tak ada apa tempat kita ni. Sana biasa. Sana Pekan Rabu 1000 tahun ni pun tak megah pun kan, buat tak tahu je kan. Ada Pekan Rabu duduk bawah tanah pun dah, di Busra, bawah tanah. Kita turun sejuk bawah tanah, dia disusun batu-batu ni. Ya, teknologi dia pun hebat, ya. Di apa nama tempat Nabi merdeka tu ni, Busra ni, dekat sempadan dengan Jordan lah. Di Syria juga. Baiklah, jadi dia akan turun di Damsyik, ya, di Menara Putih. Turun di menara tu. Ya, Menara Putih ni ada dua. Satunya Jami' Umawi Kabir yang saya sebut tadi, Masjid Negara Syria. Satu lagi satu menara yang terdapat di pintu masuk Babut Tuma tu. Babut Tuma ni salah satu ni lah kota apa nama Damsyik ni, duduk dalam kota. Masjid tu duduk dalam kota juga. Kemudian kota sebelah sana tu, sebelah barat tak silap, sebelah timur. Kota sebelah timur tu, kawasan tu diduduki oleh penduduk Kristian, Nasara Arab, Kristian Arab. Dia ada pintu, dia ada satu gerbang, situ ada menara pula putih. Ada orang kata di situ, tapi yang masyhur dan muktamadnya yang inilah menara putih yang ada di Jami' Umawi Kabir tu. Sampailah memang ada. Dia punya menara itu bintang 5.
bintang tu lah, apa nama, bintang 5 tu bukan pipi mereka baru dah, lama dah bintang 5 tu, bintang bendera Israel tu lah tuan-tuan kan. Bendera tu bendera dia baru aja. Itu dia ada bintang tu, menara, salah satu menara banyak lah, salah satu menara hak warna putih dia akan turun di situ, dan dia akan bersembahyang di situ lah. Kali pertama dia turun ke bumi ya. Baik, itu adalah hadis yang lain lah, diceritakan tentang tempat yang Nabi Isa turun. Ketika tu Dajjal dah keluar dah. Nabi Isa ni dia nak bunuh Dajjal lah, salah satu tugas dia ya. Dan menghukum ia dengan syariat Nabi kita. Yang kedua dia kata Nabi Isa ni turun, dia akan menghukum dengan syariat Nabi kita. Kata para ulama, ketika Nabi Isa turun ke bumi ini, ke semua mazhab terbatal. Ke semua mazhab yang ada di dalam dunia ni, setakat ni yang ada 4 mazhab lah dalam ahli sunnah wal jamaah. Ada 4 mazhab. Mazhab fiqh ni, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Malik ni, mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanbali. 4 mazhab. Bila kata ada 4 mazhab ni ya, kita beramal ikut 4 mazhab ni lah yang dibawa oleh para ulama tu, yang mereka ini mazhab ni bukan reka ulama dah, mazhab tu jalan Nabi lah kan. Cuma apa nama, mereka menyusun sunnah dan jalanan Nabi SAW, hukum syariat yang dibawa oleh Nabi, menyusun secara teratur elok ibadat. Kalau tidak jenuh kita nak cari cara nak ambil wuduk tang mana dalam hadis ni, payah tak reti kan. Jadi ulama ni dia tolong atur elok dah. Itu mazhab dia panggil ya. Dia tolong atur elok dah. Baik, mai pada mana? Mai pada Nabi dengan Quran lah. Tak ada mai, bukan dia mereka dah ya. Mai pada Nabi dan Quran. Tetapi apabila kadang-kadang di dalam mazhab tu dia ada pandangan para ulama tu sendiri, dia panggil ijtihad yang berbeza, sebab tu berlaku khilaf ya, di antara mazhab Hanafi, Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain ya. Kerana pandangan yang berbeza ya, dipanggil ijtihad di situ. Bila Nabi Isa turun, semua mazhab terbatal. Nabi Isa turun tu semua mazhab terbatal, dan kita akan ikut Nabi Isa alaihi salam bukan sebagai nabi baru lah. Jangan salah faham, bukan sebagai nabi baru. Kita ikut Nabi Isa alaihi salam sebagai salah seorang pemimpin, salah seorang umat Nabi Muhammad. Nabi Isa ketika turun ke bumi kali kedua ni, dia turun sebagai umat Nabi, umat Nabi Muhammad, bukan sebagai Nabi ya? Sebagai umat Nabi Muhammad, bukan sebagai Nabi. Kerana inilah sebahagian pada da'iyah orang Kristian yang cuba mengelirukan sebahagian muda-mudi Islam kita. Dia menggunakan benda yang sama juga, hadis dan dalil yang sama, kemudian dia akan apa, dia ambil, dia pesongkan hadis tersebut. Dia kata dalam Islam Nabi Isa akan turun akhir zaman kan, betul kan, akan turun akhir zaman. Ada setengah-setengah ni lah da'iyah yang dibawa ni. Bila turun akhir zaman, dia akan membawa rahmat dan kasih sayang. Itu cara dia bercakap kan. Kita tak cakap macam tu kan. Kita, agama kita memang rahmat kasih sayang tu betul dah kan. Allah tu Rahim, Allah tu Rahman dengan Ar-Rahim. Allah tu dia kasih dan kasih kepada hamba dia, kasih sayang kepada hamba dia. Mana Allah Ta'ala bagi rahmat dan nikmat kepada hamba dia kan. Okey. Dan agama Islam tu agama rahmah dah, agama kasih sayang dah. Agama tu sendiri dia tak sembang, depa sembang kasih sayang tu lah, dua tu duk pusing kan. Dah kita, agama kita tu agama rahmah dah, agama kasih sayang dah. Jadi bila sebut Islam tu orang nampak dah kasih sayang ya. Jadi bila kata gitu Nabi Isa akan turun, dia kata menunjukkan kata agama Kristian ni agama benar.
Jadi dia kata, oh betul juga no. Maknanya kita okey lah. Okey. Mana Kristian dengan Islam sama lah. Kita sama sejalan. Dia nak satu ya. Dia tak ajak kita masuk Kristian. Dia nak bagi kita kata sama. Kita kata sama lah. Itulah pluralisme agama. Menyamaratakan agama. Plural. Agama yang banyak, plural ni makna banyak kan. Betul sama. Dengan konsep liberalisme ya, liberal ni dia kira boleh terima ya, dia apa nama kita panggil apa, liberal ni kira lalang kan, lalang lah macam tu, boleh belakang semua boleh. Okey nah. Jadi depa guna hujah tu mudah bagi orang yang Islam kita yang mungkin kurang maklumat ya, kurang tentang pengetahuan agama. Dia tak terima Kristian, tetapi sekurang-kurangnya dia terima apa nama Kristian dengan Islam ni ada persamaan, dia kata kan, dan sama rata. Yang tu yang dia nak. Bila sama rata esok maknanya kalau kita nak kahwin dengan Kristian, Islam kahwin Islam, tak ada masalah lah kan. Jadi apa nama, dah sama rata, sama-sama agama samawi. Kita pun beriman dengan Nabi Isa juga, tapi kita cuba kita tanya depa, hangpa beriman tak dengan Nabi Muhammad? Depa lari awal lagi. Dia tak wani. Dia benar ya, jagalah, dia pusing kita balik. Tapi kita pun kena pandai pusing balik ya. Dia tak apa boleh lah kalau kata sama, mau tak beriman dengan Nabi Muhammad. Baru kita sama lah. Nak berhujah dengan dia. Mau tak beriman? Jadi tak sama lagi. Kami ya betul. Kami percaya pada Nabi Isa. Hampa percaya pada Isa, tapi hampa percaya sebagai Tuhan, kami percaya sebagai Nabi. Tak sama dah. Mana boleh sama? Yang kedua, kami percaya pada semua Nabi, termasuk Nabi Isa. Hampa percaya kepada semua, pada Nabi. Cerita Nabi lain, Nabi Adam, Nabi apa pun ada cerita dalam kitab tu yang hampa percaya. Tapi siapa Nabi Muhammad hampa tak percaya, tak mau terima. Kami terima semua. Tak sama dah kan, Kristian dengan Islam tak sama. Jadi tak boleh buat sama lah. Kalau tak mau, tu pulang kan. Lakum dinukum waliyadi. Kamu agama kamu, kami agama kami kan. Aku agama aku. Jadi jangan cuba mengelirukan orang lain. Itu masalah dia ya. Sebab kita pun tidak apa nama, tak cuba mengelirukan orang Kristian dah. Nak ajak mereka ni kan, kita bagi penerangan, kita nak terima sudah. Mereka menggunakan itu kan. Jadi ada di kalangan orang Islam kita yang apa nama, tak pernah dengar hadis ni, tak dengar cerita ni. Dia kata okey, kawan tu pandai lagi kan, apa nama, kita panggil apa, mubalik Kristian tu pandai lagi hadis daripada orang Islam kita. Dia belajar kan. Kadang-kadang mereka pandai Arab pula kan? Pandai Arab, pandai baca Fatihah pun pandai. Yang mana mengaji sungguh lah kan. Mereka sungguh-sungguh tentang ni agama mereka. Baik nah? Jadi ingatlah Nabi Isa turun sebagai umat Nabi Muhammad ya? Dan sebagai pemimpin kepada umat Nabi Muhammad, bukan sebagai Nabi bawa syariat baru dah. Dan dia menghukum mengikut syariat Nabi Muhammad SAW, dan menghukum mengikut Al-Quran. Itu salah satu ciri-ciri Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman. Dan membunuh ia akan Dajjal. Dia bunuh akan Dajjal ya? Dan babi. Membunuh Dajjal. Nabi Isa, Dajjal ni tak dapat dibunuh oleh siapa-siapa. Memang Allah Ta'ala hantar Nabi Isa ni turun untuk membunuh Dajjal. Bermakna Dajjal keluar dulu. Dalam peristiwa akhir zaman ni, Dajjal keluar dulu. Keluar dulu. Ni cerita Imam Hadi tak ada di sini lah. Dia hadis lain pula. Okey, Dajjal keluar dulu. Bila keluar dulu, barulah apa nama, Allah Ta'ala turunkan Nabi Isa yang tugas dia untuk membunuh Dajjal ya? Baik. Okey, satu nah. Dan dia diberi apa nama, kemampuan oleh inilah Allah Ta'ala kepada Nabi Isa AS untuk membunuh Dajjal. Dia boleh bunuh Dajjal. Dan apa nama, dia turun untuk membunuh babi. Segala babi yang ada dalam dunia ni dia bunuh semua, tak tinggal. Dan memecah
akan salib, eloknya bukan akan agama salib dah, akan salib. Menghajah tu tak tepat, yani dan memecah akan salib, agama tu buang silap, ya lebih tu, dan memecah akan salib. Jadi memecah akan salib, yani wayaksiru as-salib, kan, memecah salib. Jadi semua salib yang ada dalam dunia ni akan dihancurkan oleh Nabi Isa AS. Kerana salib itu tanda kepada syirik, kan? Tiga Tuhan tu, yang mereka menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan, kan? Daripada tiga Tuhan tu. Dan buang jizyah. Buang jizyah maknanya Nabi Isa membatalkan jizyah. Bila batal jizyah maknanya apa? Bila batal jizyah, jizyah ni cukai kepala yang dikenakan oleh orang kafir yang duduk di bawah negara Islam ataupun yang ingin tunduk kepada kerajaan Islam, kan? Jadi kalau orang kafir dia tak mau masuk Islam, kita tak paksa, kan? Dia wajib membayar jizyah. Tetapi bila akhir zaman Nabi Isa, kan, sebab dia membawa syariat Nabi kita juga, tetapi dia sebagai seorang dia panggil seorang kita panggil seorang yang menjalankan hukum syariat Allah Ta'ala, maka dia membuat keputusan sebagaimana dalam hadis ini, dibuang jizyah, dibatalkan jizyah. Jadi kalau ikut syariat Islam kita, kalau orang kafir ni yang nak duduk dengan negara Islam, dia beri pilihan dua, sama ada masuk Islam, dia kata kami tak mau masuk Islam. Kalau tak mau masuk Islam, bayar jizyah, bayar cukai kepala, okay, nah? Kalau dibatalkan jizyah, ada pilihan tak? Pada zaman turunnya Nabi Isa AS, di akhir zaman Nabi Isa akan membatalkan serta-merta undang-undang jizyah ini. Maknanya tiada terima melainkan agama Islam semata-mata. Bila batal buang jizyah, makna tak ada pilihan, semua kena masuk Islam. Zaman Nabi Isa nanti, ya, semua kena masuk Islam. Asal kalau sekarang lah ni hukum ni masih berjalan ni, orang kafir yang kita dakwah dia tak mau masuk Islam, kita tak boleh paksa dia. Dia nak duduk dengan kita, boleh, kami kenakan cukai kepala. Cukai kepala tu lebih rendah daripada zakat. Zakat mahal lagi, kan? Kalau masuk Islam kena bayar zakat, tapi kalau tak masuk Islam bayar cukai. Cukai lebih rendah daripada zakat. Dia pun setuju, orang kafir setuju, kan? Baik. Tetapi bila main zaman Nabi Isa AS, Nabi Isa batalkan jizyah, tak ada pilihan. Bila tak ada pilihan, sesiapa yang duduk bawah Islam, dia kena terima melainkan Islam. Kalau tidak akan dibunuh. Tak ada pilihan, ya? Itu zaman Nabi Isa AS. Dan pada hadis Muslim, ia duduk 7 tahun. Guna riwayat yang lain pula, pada riwayat hadis Muslim, Nabi Isa ni dia hidup sekitar 7 tahun selepas daripada dia diturunkan dari langit, ya. Dia hidup 7 tahun, merintah 7 tahun lah bumi ni. Dan pada hadis Abu Daud pula 40 tahun. Riwayat berbeza, Dalam riwayat hadis Imam Abu Daud disebutkan, dalam hadis tersebut dia duduk di muka bumi ini ataupun hidup di muka bumi ini selama 40 tahun lagi selepas itu. Kan dulu dia diangkat naik umur 33, kan. Satu riwayat kata 120 tahun tadi kita baca, kan. Baik, kemudian dia hidup sama ada 7 tahun ataupun riwayat kedua mengatakan 40 tahun. Dan wafat di Madinah, meninggal dunia di Madinah, ya. Dan disembahyang atasnya, ya, dan muslimin menyembahyangkan ke atas jenazah Nabi Isa AS. Dikubur dalam hujrah Nabi, bukan hijrah, hujrah, dalam hujrah ha kecil, kenapa betul itu ha besar, salah, ya. Dan dikuburkan dalam hujrah Nabi SAW. Di manakah Nabi Isa disimpan ataupun dikebumikan? Di dalam hujrah Nabi, dalam bilik. Hujrah tu bilik. Nabi dia tak ada rumah macam rumah kita ni.
kan. Kita rumah 2 bilik tu mujuk, rumah kau rendah kan 2 bilik pun mujuk. Nabi ada bilik saja, bukan rumah, kan. Sebab tu tak ada sebut baitun Nabi ataupun qasrun Nabi, kan, mahligai Nabi ke. Rumah Nabi tak usah kata, nak kata apa nama, kita kata rumah, kan. Mahligai pun tak ada, istana lagi tak ada, kan. Nabi hanya duduk dalam hujrah, bilik. Bilik itu kira macam mana? Boleh isi 4 orang ya. Kalau kubur tu boleh isi 4 orang. 7 kaki lah kita kata, 8 kaki lah kita kata, lebih sikit kan. Kemudian lebar 2 kaki kan. Lebar kita ambil 2 kaki. 2 kaki kalau isi 4 lebar manusia ni, kalau kita letak mengirim macam ni, kalau letak macam ni 2 kaki. Tapi kita letak macam tu tak sampai kot, no. Kita letak, dia kena, bukan boleh tidur, bukan boleh mentang, dia kena mengiring kan. Kalau mengiring tak sampai sekaki, kita buh sekaki lah senang. Sekaki ada 4 kaki. Tu tak ada duduk apa-apa, mesti ada beza sikit, kita buh lah kan. Kita kata mungkin 5 ke 6 kaki di antara ni kan. Bila kita buat kubur tu, kubur ni mungkin 2 kaki lah, buka dia 2 kaki lebar. Jadi 8 kali 7 tu, 8 kali 8 macam tu lah. Ada rumah 8 kali 8. 1, 2, 3 ni besar ni ya, bukan sekaki. 1, 2, 3, 4 ya tu. Besar ni. Yang ni 2 kaki. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Besar sikit lah kita kata. Besar sikit lah. Besar sikit lagi lah. Yang ni kira cukup ngangang untuk kubur. Sekurang-kurangnya. Besar lagi pada tu sikit. Itulah rumah Nabi. Dia tak panggil rumah, dia panggil hujrah. Hujrah tu nama, makna dia bilik. Nabi duduk dalam tu ya. Bila Nabi sembahyang tahajud tu, apa nama, Siti Aisyah tidur depan dia. Apa nama ni, bila dia nak sujud, Siti Aisyah kena ni, apa nama, kena angkat kaki dia. Kalau tidak belaga terus tu nak sembahyang tu tak lepas ya. Jadi dalam riwayat hadis yang lain disebut ya, apa nama, bila Nabi meninggal, kemudian Sayyidina Abu Bakar bila dia meninggal, dia wasiat dia nak minta dikuburkan di tepi ni kan, tepi inilah Rasulullah. Maka Siti Aisyah bagi ya. Kemudian pula Sayyidina Umar meninggal, dia pergi minta, tanya Siti Aisyah boleh tak dia nak duduk di sebelah ni. Siti Aisyah duduk dalam tu lagi. Siti Aisyah kata tak apa, ambil bagi kepada Sayyidina Umar. 2 orang sahabat ni setia dengan Nabi SAW kan. Kemudian kemudian satu lagi kosong tu Siti Aisyah simpan untuk dia kan. Tapi tak, Siti Aisyah tak dikebumikan di situ ya, tersimpan. Jadi apa nama, kosong tu untuk Nabi Isa alaihissalam, last sekali. Tu penghormatan lah kepada Nabi Isa alaihissalam ya. Dia akan dikebumikan itu. Maknanya dia bumi bersama dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ya. 3 orang lagi di situ ya. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadh-dzikril hakim." Demikian yang tersebut daripada pekerjaan Isa itu kami kisahkan akan dia, akan yang tersebut itu atas engkau ya Muhammad, apa dia, daripada segala ayat dan sebutan yang tetap di dalam Quran. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi kita semua perkara yang tersebut ya, tentang cerita Nabi Isa alaihissalam kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad ya. Kami cerita dalam Quran ini ialah daripada segala ayat ya, daripada segala ayat dan juga az-zikril hakim, sebutan yang hakim yang tetap di dalam Al-Quran ya, kisah Nabi Isa alaihissalam tu. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Ini cerita lain pula. Habis dekat tu kisah Nabi Isa, kemudian masuk kisah lain pula masih berkaitan dengan Nabi Isa alaihi salam juga kan, tapi kisah yang mana ada satu rombongan
golongan Nasara dari Najran mai jumpa Nabi ni. Mereka berhujah dengan Nabi masalah tentang dengan Nabi Isa ni. Mereka mendengar Nabi kita berkata Isa ini bukan Tuhan. Mereka marah kan. Mereka mai jumpa Nabi, cerita panjang dalam ayat ini yang akhirnya Nabi minta bermubahalah. Yang kita dah mendengar baru ni kan, mubahalah orang politik mubahalah tu lah. Ni nanti insya-Allah kita akan bincang benda ni. Apa dia mubahalah tu? Ya, iaitu sumpah laknat. Kata tak betul, kata Allah Taala laknat aku. Ni dia hukum dia di sini. Nanti insya-Allah nah. Ayat dia panjang lah. Sampai ke muka surat 119 di tengah tu. Tu kisah tentang mubahalah saja insya-Allah. Baik, kita berhenti di sini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu depan kuliah kita. Kita berhenti pada ayat tadi nah. Inna mathala Isa indallah wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung kitab Hidayatus Salikin muka surat 70 ya. Muka surat 70. Yang mana kita berada di bawah tajuk faslun fi adabil isti'dadi li sairis salawat. Fasal pada menyatakan adab mensediakan bagi segala sembahyang. Mana adab kita bersedia untuk ada adab kita dengan Allah, untuk kita bersedia menghadapi setiap sembahyang fardu tu. Ya, mana sebelum sembahyang fardu dan selepas sembahyang fardu apa yang perlu kita buat. Ya, ada adab dia. Baik, kita dah bincang dah daripada sembahyang zuhur ya, kemudian sembahyang asar ya. Sembahyang asar, kemudian sambung balik dan sayugianya bahawa jangan engkau suka pada tiap-tiap waktumu itu melainkan dengan bertambah ilmumu dan amalmu, dan jangan suka engkau pada tiap-tiap waktu itu dengan bertambah duniamu dan kekayaanmu serta kurang ilmumu dan amalmu. Baik, yang ni nasihat lah daripada pengarang kitab ni. Nasihat dia kata apa? Yang sewajarnya bagi kita, janganlah kita seronok dalam tiap-tiap waktu kita kecuali seronok untuk menambah ilmu dan juga menambah amal ya? Ilmu dan amal. Dan jangan sekali-kali kita seronok pada setiap waktu ni nak tambah dunia dan kekayaan. Sebenarnya inilah yang mana-mana ulama pun dia pesan tadi. Dia pesan orang yang nak menuntut ilmu ni, lebih-lebih lagi lah pelajar-pelajar menuntut ilmu ni. Kalau saya mengaji dulu ni, pergi jumpa guru saya mana-mana pun dia pesan ni, dia tak pesan lain. Dia pesan ya, bila menuntut ilmu jangan duk fikir pasal dunia. Jangan fikir dunia akan tak dapat ilmu. Dia bila kita fikir pasal dunia ni kerana dunia dan juga
kekayaan dunia ni sangat menggiurkan. Sangat menggiurkan, ya. Dia boleh menyebabkan kita tawak dengan ilmu yang kita belajar. Kita rasa tawak, sedap ilmu ni. Dunia ni lebih sedap. Kenikmatan dunia ni lebih sedap daripada kenikmatan ilmu tu dan amal. Sebab tu dia habaq awal-awal ni. Kunci dia besar sekali. Dia kata kita isi masa kita dengan ilmu dan amal. Bukan dia tak suruh jangan kerja dah. Kerja dah. Tak ada masalah. Kalau tak kerja, tak cari makan, tu nak makan macam mana? Kan? Itu bukan isu dia. Isu dia masalahnya kita kerja lebih daripada makan minum dah. Dan keperluan kita dah. Lebih dah. Hal lebih tu pula kita tak guna balik untuk kebajikan. Bila kita cari harta benda dunia, tuan-tuan, kita cari harta benda dunia, bila ada lebih, kan, bagi orang yang rasa rugi, aku telah menghabiskan setiap hari itu hampir lebih daripada umur aku, separuh daripada umurku, untuk mencari keduniaan, mencari harta dunia. Kita katalah kita cari harta dunia ni, kita kata setengah daripada umur kita lah, kan? Setengah daripada umur kita. Kemudian hak kita dapat tu, kita tak tampung balik duit yang lebih. Kalau kita makan, kita dapat sehari katalah RM100, kita makan tu RM20 ya. Kita dengan keluarga kan, kalau seorang pun takkan nak makan RM20 seorang kan. Okay, jadi kita paling tinggi kita kata RM20 lah, ataupun mungkin RM30 kita kata, kan, makan minum dengan keperluan lain lah, biaya contoh kita kata sehari ya. Ada RM70 lagi, RM70 kita simpan lah biasanya, kan. Kita nak buh ni tabung masjid pun RM1 lah minggu, RM4 sebulan, kan, RM4 sebulan. Ada pun kalau orang yang bagus sikit, dia bubuh lah RM5 atau RM10, RM40 sebulan, RM40 ya, 4 minggu, RM40 kita kata lah sebulan 3,000, kan. Dia belanja hanya berapa tadi, kata RM30 kan, RM30 baru RM900, kita buh RM1,000 lah, buh RM1,000 tinggal RM2,000 tolak RM40. Ada banyak mana lagi, ada RM1,000 RM40 no? Ada RM1,860 kan, RM1,960 tadi, RM1,960 ada. RM1,960 tu kita banding hak tu yang kita panggil apa, RM1,960 itu masa yang kita tukar menjadi wang. Faham tak? Masa hidup kita yang kita telah tukarkan menjadi wang. Bila kita kerja, guna masa ada orang kerja tak guna masa? Ada orang kerja tak guna masa? Ada orang kerja tu masa tak jalan. Untung umur pun tak bergerak, tak berjalan. Ada tak? Tak ada. Mana ada, kita hidup dalam masa mesti berjalan lah. Jadi sebab tu orang bisnes, orang motivasi bisnes, dia kata kamu tukarkan masa kamu kepada wang ataupun kepada yang yang bernilai, dia kata. Saya tak berarti lah tu istilah mereka tu. Jangan sia-siakan masamu. Ni motivasi nak bagi orang kaya ni, kan? Kita motivasi nak bagi ni orang orang pergi ke akhirat. Ni motivasi dunia lah. Tukarkan, jangan buang masamu, tukarkan masamu kepada ketulan-ketulan emas. Maknanya kita guna sepenuh masa untuk cari duit. Pada setiap satu saat tu, kalau kita tak guna, dia tak ditukar kepada duit, kita rugi. Kita umur meningkat. Ni untuk orang bisnes untuk orang bisnes, kan. Sebab tu tuan-tuan, orang kaya-kaya ni, ada masa dia tu 1 jam dia untung RM50. Ni orang kaya semua ni duduk saja. Dia tak kerja lah.
Dia duduk saja tu 1 jam RM50. Ada yang kata 1 minit RM50. Dahsyat. Dia duduk saja ni. Duduk saja tu duit duk mengalir masuk kepada dia. Lepas usaha dia dulu lah. Dia dah ada orang panggil apa, saham-saham dia di yang ni dah. Orang duk jual beli saham tu, duit dia tu kita kata keuntungan dia dapat tu RM50 sejam. Sejam RM50 kali tengok dengan 24 jam berapa? Kita kata sejam RM50 2,400 1,200 kan, 1,200 sehari untung kan, duduk saja kan. Tiap-tiap hari masuk 1,200, sebulan duk ada apa-apa, 10 hari dah 12,000 dah. 12 kali 4 48, 50,000 sebulan duduk saja untuk satu saham tu tak kira saham lain lagi. Yang duit masuk ke dia. Tu dia berkata kamu tukarkan usaha semua, tukarkan masa kita biar dia menjadi emas dan duit. Jadi sampai pangkat tu memang. Jadi kita selama ni kita cari harta kekayaan dunia, kita dah tukarkan masa kita kepada duit. Rugi tak? Baik, kemudian duit tu kalau kita salurkan kepada siapa? Pada diri kita, dan akhirnya dia akan disalurkan kepada anak cucu kita sebagai pusaka. Hasil daripada apa? Duit tu hasil daripada umur kita, tuan-tuan. Sebab tu orang soleh zaman dulu, harta yang ada tu yang dia kata rugi. Ini kira apa dipanggil apa? Benda rugi bagi dia. Sebab kalau dia beramal, dia beramal dengan amal soleh, dia tak dapat harta ni. Sebab dia kena isi dengan amal. Tapi sebab dia cari amal solehnya dia tak boleh buat. Dia tak boleh buat macam ni lah. Bukan kata tak boleh buat, dia buat. Orang dulu hebat amal soleh dia kan. Tapi amal soleh dia kurang disebabkan banyak dia bekerja. Sebab banyak dia bekerja, harta dia dapat tu kan, dengan sebab masa yang dia guna tu, masa yang dia guna bukan untuk amal soleh tapi untuk kerja, masa tu telah ditukarkan kepada wang dan harta. Dia ambil wang harta dia, diinfak jalan Allah. Sebab tu tengok sahabat Nabi dulu pasal apa, dia pun fikir macam ni, tuan. Pasal sahabat Nabi ada tiba-tiba dia tak dan berjemaah dengan Nabi, tak ada serakaatnya. Tak ada serakaat tu pasal apa? Pasal dia duk sibuk dengan harta kebun dia. Kalau hari tu kalut sungguh dengan kebun kan. Tak kira zaman tu kaya dengan kebun lah kan. Kalut dengan kebun, lepas tu dia ligan-ligan pi nak sembahyang, tak dan dengan Nabi. Tak dan rakaat pertama lah kan. Lepas tu dia tanya, dia susah hati. Sebab masa yang sepatutnya detik-detik emas dia nak bertakbir dengan Nabi tu masa yang paling besar bagi dia untuk akhirat. Tapi masa itu telah dicuri oleh apa? Oleh kebun dia. Oleh ni kebun dia yang akan menghasilkan keuntungan tu. Pada masa tu sikit lah kebun ni menghasilkan keuntungan. Kalau dia pergi semayang, mungkin kebun dia tak hasil keuntungan. Adalah satu orang panggil apa, MOU besar ke dengan siapa-siapa ke, dengan pedagang ni waktu duk kalut ni kan. Masa tu lah kawan tu main nak kan, macam kita duk berniaga, buat kerja, masa kita nak pergi semayang tu lah dia main. Dan tunggu Ustaz, kata awak ni saya nak bayar cek ni. Tak apa nak pergi semayang dah. Yang parah lagi jadi Tok Imam kan. Jadi Tok Imam makmum tunggu, mana Tok Imam ni loh. Tok Imam ni tadi kata nak main kan. Tok Imam tengah duduk ni duk terima cek. Cek ni bukan sikit, banyak. Tok Imam kata tak apalah ni, Tok Bilal dah dia ganti. Tok Imam dah hati kata kan. Tu nak selesai lagi, kawan tu nak main lambat pula kan. Lambat, cek dapat lambat, duit dapat lambat kan. Jadi dia menilai apa tuan-tuan? Dia menilai dunia daripada nilai akhirat. Itulah nilai kita. Apa yang jadi sahabat tu buat? Sahabat tu dia tanya, boleh tak ni bila dia tanya Rasulullah ni, dia tak dan ni dengan Rasulullah jawab dia kata sebab dia sibuk dengan kebun dia tadi kan. Jadi dia kata disebabkan kebun dia menyibukkan diri dia. Dia kata ambillah kebun ni, dia wakaf untuk jalan Allah. Adakah memadai ya Rasulullah? Dia kata masih tak memadai. Kalau nak banding kebun ni dia bagi semua untuk jalan Allah pun masih tak boleh tampung balik. Teriak sahabat tu.
Tak boleh tampung balik dengan apa yang kamu terlepas tadi ni. Besar, akhirat tu besar daripada dunia ni. Dia tak sayang lah ni, dia bagi semua. Kerana yang ni lah merugikan. Masa dia tu masa yang sepatutnya masa emas dia dapat untuk dia beribadah pada Allah, yang ganjaran dia besar, telah dicuri oleh kekayaan dunia ni. Dia ganti balik pun tak berguna dia. Tak boleh dapat sama dengan tu. Boleh nak tampung balik? Tak boleh. Tak boleh tampung. Sebab tu dia beritahu di sini lah. Dia beritahu apa? Jangan kita seronok dengan setiap waktu kita dengan nak tambah dunia dan kekayaan. Ni kita dah pencin-pencin kan, nak jadi muda balik. Bukanlah kita ni kan, apa baguslah makcik semua yang main ni, alhamdulillah kan. Nak jadi muda balik, tahu jadi muda balik macam mana? Faham tak saya kata ni, jadi muda balik? Jadi nak jadi muda balik, kita dah tua tak larat dah kan. Tua tak larat dah nak jadi muda balik tu kan. Pakai seluar racing tu naik laki bini kan, melendong-lendong. Kita tak pergi kerja, duduk macam tu apa kata kan. Subuh-subuh pula tu kita nak pergi kerja, orang lain pun nak pergi kerja juga. Orang marah tak? Orang marah. Dia dulu pun dia nak pergi kerja macam tu juga lah. Betul lah, dia dah pencin kan. Nak jaga badan, body macam-macam laki bini kan. Jadi kita dah buang masa untuk mencari kekayaan dunia kita. Lepas tu kita tak tadaruk balik nak ambil balik apa yang hilang masa muda kita untuk kita tampung balik masa tua ni kan. Akhirat kita lah, benda akhirat ni dak juga dia pergi jadi kot tu kan. Tengok kawan laki dia pun bawa pun tak larat, bini tak kuat lagi kan, duduk belakang. Nampak tak larat, nampak duk melelong ni bawa ni. Kita dah bawa kereta duduk macam tu. Lagi aku langgar orang tua ni, aku yang kena kan. Tapi dia duk bawa melelong, nak naik bukit sikit kan. Lepas tu apa nama, gear dia tak tukar, duduk kayu, duduk penuh kayu kan. Pakai apa, spoket nama spoket besar perak tukar spoket kecil tu kan. Waktu baru kayu tak kalut sangat. Dia gagah juga, dia ingat dia muda lagi. Allahu Akbar. Itu cerita lah kan. Dah tak ada apa boleh kan. Tapi carilah masa ni subuh-subuh orang duk baca Yasin, duk beramai apa semua, subuh-subuh tu dia keluar. Carilah waktu petang kan. Kita pun tak dah dah. Semua nak reput dah ni semua ni kan. Bagi net sekat jatuh patah apa tak ada jalan. Kita buat padan patut dengan kita lah. Bercangkui sikit-sikit ke, jogging sikit-sikit ke, exercise orang tua-tua jadi ya. Dok juga nak kan. Yang pi melancong ke sana sini tak apalah pi kan. Tapi apa nama, umrah tak pi pun, haji tak pi melancong ke sana ke sini, melancong seronok lah kan. Kalau melancong, kalau kita pergi berjalan untuk apa, melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala tu kan, nak ambil ilmu pengetahuan tak apalah juga kan, boleh gagah lah. Ni nak pusing satu Eropah, puas dah kerja 40 tahun 60 tahun nak pusing satu Eropah kan. Jadi tu macam-macam lah kalau kita tengok kan. Jadi kalau kita fikir balik tuan-tuan, apa nama, waktu yang kita habiskan ni, kalau kita cek balik daripada umur balik kita, rasa rugi banyak ya. Kita nak tahu tak tahu di hari akhirat esok lah, bila dibuka suratan amalan mana, baru kita tahu macam mana ya. Baik. Jadi jangan sekali-kali kita bertambah dunia dan kekayaanmu serta kurang ilmumu dan amalmu. Bukan dia tak bagi cari kekayaan apa semua, tapi bila kita cari tambah dunia dan kekayaan, kurang ilmu dan amal, lebih-lebih lagi pada umur tua kita kan, umur dah ni dah kan. Itu masalah dia. Baik, maka apa faedah hidupmu di dalam pada bertambah hartamu, padahal umurmu tiap-tiap ketika itu kurang kerana kekayaan dunia itu? Tak kala engkau mati, tiada engkau bawa ke dalam kuburmu,
dan tiada bersama-sama akan dikau dalam akhirat melainkan ilmumu dan amalmu jua, kan? Hingga meninggalkan akan dikau oleh anak isterimu dan segala hartamu dan segala taulanmu, ya, maka tinggal engkau seorang di dalam kuburmu. Betul ya? Betul. Dia nak bagi kita fikir, tuan-tuan, apa faedah, apa untungnya kita hidup dalam dunia, bertambah harta, kan? Padahal umur kita itu berkurangan kerana kekayaan dunia. Tuan-tuan, kaedah manusia ni, kaedah manusia ni, manusia ni, tuan-tuan, bagaimana dalam hadis, kan, Nabi bagi tahu manusia ni dia tak pernah puas. Kata Nabi dalam hadis, dia kata kalau seorang lelaki itu dia ada satu lembah daripada emas, satu lembah emas, lembah, kan? Satu lembah kalau kita kata bukit lah senang, kan? Bukit apa ada nak buah lang ni, bukit tajam. Satu bukit tajam emas, tuan cuba bayang. Allah Ta'ala bagi pada dia bukit tajam tu jadi hak dia, dia korek emas saja bukit tajam. Korek bawah tu semua emas. Bukan halus-halus tu, besar-besar tu, berbungkai-bungkai ni, besar ni pun sudah ada. Timbang tu ada sekilo berapa, suku juta. 1 gram RM250 kan, suku juta ni. Emas satu bukit. Dia kata walaupun satu lembah emas, dia tak pernah puas. Dia nak tambah lagi 2. Dia nak tambah 2 lagi. 2 dia tak puas, dia nak tambah 3 lagi, Nabi kata. Dia tak puas juga. Sehinggalah dia kata apa? Sehinggalah masuk tanah ke dalam hidung dia, dalam mulut dia. Itu sehingga masuk kubur. Kan? Sehingga masuk kubur. Sebab tu dalam Quran kita selalu baca ayat lazim tu, tuan-tuan. Alhaakumut takatsur. Kan? Hatta zurtumul maqabir. Kan? Alhaakumut takatsur. Kan? Kamu membanyakkan harta, menambah, menimbun harta itu telah melalaikan kamu daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kamu masuk ke liang kubur, sehinggalah kamu menziarahi kubur. Itu Quran tu, alhaakumut takatsur, telah melalaikan kamu oleh sebab kamu menimbun harta, mencari harta yang banyak, menambah harta. Pasal apa disebut takatsur? Quran kata kerana manusia memang sifat dia macam tu. Manusia yang kalau dia tak rawat hati dia, memang sifat dia tak puas. Dia tak puas. Dia memang tak puas lagi, dia nak tambah pula. Tak puas nak tambah pula. Bila main penyakit tu susah. Nak berubat susah. Apa ubat dia? Ubat yang ni dia penyakit, dia ada ubat dia. Ubat damping dengan dia sekali tu. Hatta zurtumul maqabir. Quran kata kan, sehingga kamu ziarah kubur. Ubat dia apa? Ubat dia kubur. Ubat dia ingat mati. Sebab tu dia ada 2 sekali. Penyakit, kan? Kita nak tambah harta tu penyakit. Kubur tu ubat dia. Kan? Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu ziarah kubur. Maknanya dengan masuk kubur barulah dia tak mau dah. Jadi kalau kita nak rawat hati kita dengan masalah ini, rawat macam Nabi dalam hadis mengatakan kafa bil mauti wa'izan, cukup kematian itu menjadi peringatan bagi kita. Kita nak cari, ingat mati. Tuan-tuan tengok baru ni pula kan. Dulu kartel daging, ni kartel apa pula? Itu kartel daging kan. Ni kartel apa pula ni? Ni kartel terbesar pula ni. Besar pula, tak tahu lepas ni apa kartel saya tak tahu. Ni kartel yang besar ni. Kartel apa? Permit kerja. Permit kerja tu baru satu. Dia ada lagi hak lain-lain tu. Kalau bongkar tiap-tiap satu kementerian, saya tak tahu. Saya tak tahu apa jadi. Jenuh tangkap, kan? Jenuh isi dalam penjara. Segala ni lah. Itu baru satu, kan?
Katil tu baru satu kementerian. Katil projek kan. Banyak semua ni benda ni kita tahu zaman law ni didedah kan. Benda tu berlaku bila lama dah berakar dah kan, dah berakar. Tuan-tuan biasa kerja kerajaan mungkin peringkat pusat dia tahu mana biasa kerja peringkat pusat sana ni dia tahu dah berakar tuan-tuan. Tu tapi lah zaman lah kita kena cari balik, duit tak ada kerajaan, duit tak ada. Dia kena korek kan, duit yang simpan dalam tanah Alibaba simpan dalam bawah rumah dia kan kan, kena korek duit tu keluar tak masuk balik ke bank negara kan, tak masuk balik. Tengok dalam syarikat tu tak ada, syarikat ni tak ada, duit ni pergi mana? Duit ni mesti pergi duduk bawah tanah. Bila duduk bawah tanah ni ada satu sindiket besar, duit dia tak kena balik pergi. Nombor siri katalah 1121 contoh dia kan, keluar tak masuk mai dah banyak tahun ni tak masuk mai, mana patutnya dia mesti pusing duit dia mesti pusing, sebab tu ada nombor siri, pusing masuk balik, rekod ada, rosak kita ganti baru, lupus kan dah tak masuk, banyak tak masuk ni, banyak juta ni hak lupus sikit dia, mana pi mana, pi bawah tanah itu orang panggil apa nama, penggubahan wang haram kan. Ya, betul. Pasal apa jadi benda ni semua tuan-tuan? Pasal apa? Saya tak mau cerita pasal benda analisa ni bagi orang ahli dia. Pasal apa jadi benda-benda yang macam ni? Kenapa jadi macam ni? Kerana hadis yang tadi lah. Manusia ni manusia tuan-tuan. Nabi kata apa? Dia tak puas dengan apa yang ada. Dia tak puas. Dia dapat kerja dah kan, dia tak puas dengan kerja dia, dengan gaji yang ada. Dia tak puas dengan gaji yang ada, dia ambil duit ke belakang kan, dia tak wang pula. Kemudian dah jadi apa, bila dah terima kali pertama takut dah. Dia salah manusia ni memang perangai dia kali pertama dia takut. Dia takut sungguh pada, kemudian takut. Yang lepas tu dia dah jadi tak takut dah. Dia dah takut dah, dia jadi orang panggil apa, ketagih. Tak tahu apa dia pergi minta, dia letak siap harga kan, nanti saya WhatsApp kan, WhatsApp tu tahu ni rate dia kan, dia tak rasa ni dah, tak rasa bersalah ya. Puncanya kena kasih pada dunia dan kekayaan, dan dia tak rasa puas. Bila tak rasa puas, dia kata hak ni katil ni sama juga, dah dapat banyak dah, tak puas lagi, dia nak lagi. Sebab dia tahu dia dilindungi kan, dia tak puas, dia nak lagi, nak puas, nak akhirnya kena ya. Sebab tu orang main judi kan, orang main judi ni dia tak puas, dia dah menang dah, dah dapat 1 juta dah ni kan, dia aku pergi bubuh 1 juta lagi boleh dapat 10 juta. Bubuh kali kedua tu kawan apa token judi jerat dah, habis 1 juta, tak apalah, aku dapat 1 juta tak dapat apa balik pun. Jadi tu model mula dia bagi 100,000 ben, tak apalah, puas hati dia tak boleh layan lagi diri dia kata puas hati kan. Allahu Akbar ya. Sebab tu orang yang masuk skim cepat kaya, orang yang main judi pasal apa dia jadi macam tu kan, pasal dia tamak kan, dia dah jatuh miskin pun tamak lagi, tak puas, dia kata nanti akan kaya ni, sikit sekali lagi kena juga sampai habis. Okey nah, itu makna dia ni. Kerana tak ada faedah hidup kita bertambah harta padahal umur tiap-tiap ketika tu kurang. Kerana apa? Dia kata kekayaan dunia waktu kita mati dia tidak boleh berpindah ke alam kubur. Boleh tak kita nak tukar? Tak boleh kan. Kita nak pi abang dunia ni, duit tu hang buat. Sebab tu kita tengok ramai orang bila dia nak mati, dia nak wasiat semua harta dia. Betul tak? Asal nak mati dia nak wakaf. Asal nak mati dia nak ni. Dia rasa nak mati dia bagi. Pasal apa? Dia kata itulah amalan paling cepat. Masa dia dalam dunia tak rasa lagi. Semua manusia macam tu tuan. Ya, semua manusia macam tu. Dia ada masa hidup dan sihat dia sayang pada harta. Dia takut rezeki dia hilang. Tapi bila dia tahu dia tak ada pilihan, dia nak mati dah, waktu itulah dia sedekah.
kan. Kalau orang kafir lepas mati dia sedap baru kata memang betul ada hari akhirat, dia minta apa, kan, dia minta kepada Allah Ta'ala, kami nak kembali balik ke dunia, kami nak bersedekah. Yang tu tak salah hal lain, nak sedekah ya. Balik ke dunia. Baik. Dan tidak bersama dengan kita pula di hari akhirat. Yang bersama dengan kita apa? Dua saja, ilmu dan amal kita, yang duduk jadi rakan setia kita, sahabat setia kita sampai akhirat. Sampai apa? Di akhirat esok anak isteri kita lari, kan, apa nama, anak lari pada ayah dia, ada ibu dia, ibu lari pada anak, isteri pun lari pada kita, kan. Dan segala harta dan sahabat kita pun tidak akan duduk bersama dengan kita. Itu hari akhirat. Hari itu dalam apa, dalam dunia lah. Anak isteri kita yang hantar kita pergi kubur, harta kita tak pergi kubur dah, nak bawa apa dengan kereta dengan rumah tu, kan, dengan duit-duit duduk dalam bank. Sahabat kita hantar pergi ke kubur, kan, harta kita dia duduk tunggu, dia tunggu, kan. Apa nama, anak isteri balik, saudara pun balik, rakan taulan pun balik, tinggal kita seorang dalam kubur. Harta pun dia tak tunggu dah, harta automatik berpindah kepada waris, pada isteri, pada anak. Harta yang kita guna masa kita untuk kita kumpulkan, untuk kita bedak ke anak kita, kan. Bukan makna kata kita nak biarkan anak kita miskin. Nabi pun bagi tahu, jangan kamu biarkan anak kamu apa nama, tak ditinggalkan harta dan jadi kemiskinan dan minta-minta pada orang. Itu Nabi sebutlah hadis. Tapi jangan jadikan kita mencari harta tu sampai orang kata apa, sampai melebihi yang sepatutnya, sampai mengurangkan ilmu dan amal kita, mengurangkan kita menuntut ilmu, kurangkan masa kita beramal. Yang tu yang dicela. Baik. Maka ketika itu tiada bersama-sama dengan dia, dengan dia, melainkan ilmu-mu jua, ya. Maka ketika itu tiada bersama-sama dengan dia, melainkan ilmu-mu jua. Yang ada bersama dengan orang yang di dalam kubur itu hanya ilmu. Dan jika ada amal itu yang kebajikan, nescaya engkau dapat akan dia kesenangan lagi nikmat dalam kubur. Kalau amal yang kita buat tu amal kebaikan, kita baca Quran misalnya, kan, kita baca lah macam surah apa nama, Al-Mulk, kan, surah Al-Mulk tu khasiat, surah Al-Mulk tu. Baik, maka dia akan jadi kebajikan, kesenangan dan nikmat dalam kubur, ya. Kalau amal kita tu amal yang baik lah, kan. Jadi ilmu dan amal kita lah yang akan mendampingi kita di dalam kubur dan di hari akhirat kelak, ya. Baik, dan jika ada amalmu itu kejahatan, nescaya engkau dapat akan kesusahan lagi seksa yang amat sakit. Ya. Kalau kata perkara itu amal kita amal yang jahat, kita akan diseksa di dalam kubur dan nanti di hari akhirat. Seperti firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. yakni barang siapa mengerjakan amal kebajikan sembahyang apa nama, semut yang kecil, ya, amal kebajikan setimbang, silap, bukan sembahyang lah, amal kebajikan setimbang semut yang kecil. Dia ambil semut tu kerana itu zarah yang paling kecil sekali, ya. Nescaya melihat ia akan dia dalam kuburnya dan di dalam akhirat, dan dengan kesenangannya dan nikmatnya. Dan barang siapa mengerjakan amal kejahatan setimbang semut yang kecil, nescaya melihat ia akan dia dalam yang demikian itu, dalam kubur dan di hari akhirat, dengan kesusahan dan siksanya yang amat sakit, ya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang buat amal yang baik, siapa yang mengerjakan amal kebajikan sebesar zarah. Zarah tu benda yang paling kecil dalam dunia. Jadi yang ibarat sini ada yang tafsir kata sebesar biji sawi, kerana itulah paling kecil, kan. Kalau sekarang apa yang paling kecil dalam dunia, itulah mana dipanggil zarah, ya. Bergantung pada masalah. Masalah kalau orang jumpa ni benda ni paling kecil dalam dunia, satu, kan, sebesar itu, ya, sebesar zarah kebaikan kita buat, Allah Ta'ala akan lihat
dan Allah Ta'ala akan dia juga akan melihat di dalam kuburnya di hari akhirat, ya. Dan dengan kesenangan dan nikmat yang dia akan dapat hasil daripada amalan kebajikannya. Begitu sebaliknya amal kejahatan, walaupun sebesar zarah, dia akan lihat di dalam dunia, di dalam kubur dan di hari akhirat. Dan juga dengan seksa dan kesusahan yang dia akan hadapi di dalam kubur dan juga di hari akhirat kelak, disebabkan amalan kejahatan dia. Baik. Kemudian dia kata, maka apabila kuning-kuning, bukan kunang-kunang, kunang-kunang binatang terbang, ya, apabila kuning-kuning matahari, yakni hampir masuk matahari, maka hendaklah engkau kembali ke masjid dahulu daripada masuk matahari, serta masyghul engkau dengan mengucap tasbih dan istighfar. Ini nak masuk tentang wazifah, iaitu amalan yang kita buat sebelum masuknya waktu maghrib dan selepas maghrib pula. InsyaAllah kita berhenti di sini. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.